Uthman ibn Affan, dia sedekah, dia balik rumah dia dalam perang Tabuk. Sebelum pergi perang Tabuk, dia bubuh emas yang ada di rumah dia tu, dia kendong dengan jubah. Bukan buh dalam poket tau. Dia tarik jubah dia, buh dalam poket tak banyak, tak boleh muat banyak. Dia angkat jubah. Orang Kedah panggil apa tu angkat kot ni? Sentung. Ha? Sentung. Saya tak dengar. Tok Imam kata sentung, bahasa kot ni lah. Dia tarik jubah kot naik tu, kan besar luas, dia bubuh emas, dia buat pi lungguk depan Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh ke ramai ni? Nampak nama masjid ni? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammut taslim ala sayyidina wa habibina Muhammad ibn Abdillahil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma hadi qalbi wa saddid lisani bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Radina billahi rabba, kami semua redha Allah Tuhan kami. Wa bil Islam dina, kami semua redha Islam cara hidup kami. Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah, dan kami semua redha bahawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang nabi dan rasul. Pengurusi majlis, usaha dan imam, serta seluruh jawatankuasa, para pegawai masjid, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Lama kita tak jumpa dalam majlis ilmu, dalam taman syurga. Alhamdulillah pada malam ni Allah hampir terlepas ceramah malam ni. Allah hantar seorang untuk peringatkan saya petang tadi. Saya ingat esok, kalau tidak saya mayang di masjid sekolah. Kira saya duduk rehat petang tadi, sampai mesej kata malam ni. Jadi saya tulis dalam jadual saya esok, saya silap lah. Allah SWT atok malam ni dan untuk jadi. Subhanallah. Baki beberapa hari untuk kita sampai dalam satu bulan yang disebutkan dalam hadis yang sangat banyak tentang bulan Ramadan. Kemudian dia satu-satunya bulan yang disebut oleh Allah dalam Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Allah pilih Ramadan untuk turun kalam Allah. Kenapa Ramadan? Jawapan dia ada dalam semua hadis
yang bercakap tentang kelebihan Ramadan. Kalau tuan-tuan baca semua hadis ni, baca dan mendapat huraian semua hadis tentang kelebihan Ramadan, tuan-tuan akan dapat jawapan kenapa Allah pilih satu ketika dulu untuk Quran itu diturunkan daripada Lauh Mahfuz ke langit dunia pada bulan Ramadan. Rupanya bila kita tengok hadis Nabi yang berpuluh-puluh hadis menunjukkan dan bagi faham kepada kita, bulan ni bulan yang orang fasik pun jadi baik. Orang fasik jadi baik dalam bulan ni. Sebab tu dalam bulan ni kita akan tengok semayang berjemaah orang bertambah. Bukan saya nak kata orang fasik mai, nak bagi tahu kata di dalam bulan Ramadan ni semua orang dapat rahmat Allah yang maha luas. Sebab tu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma sebut, dia katakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas, bahwasanya Rasulullah orang manusia yang paling pemurah. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan, dan pemurah Nabi menjadi-jadi dalam bulan Ramadan. Bila Ibnu Abbas sebut tentang pemurah, dia tak sebut Abdul Rahman ibn Auf, dia tak sebut Abu Bakar ibn Abi Quhafah. Tu semua sahabat Nabi yang terkenal dengan sifat pemurah. Dia dan sahabat lain bila nak sebut satu ikon pemurah, semua sahabat nampak Rasulullah. Kita pernah dengar cerita para sahabat sedekah banyak. Uthman ibn Affan, dia sedekah, dia balik rumah dia dalam perang Tabuk. Sebelum pergi perang Tabuk, dia bubuh emas yang ada di rumah dia tu, dia kendong dengan jubah. Bukan buah dalam poket tau. Tuan-tuan bayang ambil emas segenggam. Hak tu pun satu masjid sekali dengan penceramah tak pernah buat. Ni kita ni hak 1000 ni. Allah, silap pula. Ni hak berapa puluh orang ni? Puluh muhung pula. Kita hak ramai ni sekali dengan penceramah tak pernah seumur hidup, umur 60 ke 70 ke hak malam ni balik pi cekau emas genggam sedekah, tak pernah. Muhung. Kali dengan saya Sayyidina Uthman ibn Affan bukan segenggam. Dia tarik jubah dia, buh dalam poket tak banyak, tak boleh muat banyak. Dia angkat jubah. Orang Kedah panggil apa tu angkat kot ni? Sentung. Ha? Sentung. Saya tak ada dengar. Tok Imam kata sentung, bahasa kot ni lah tu. Dia tarik jubah kot naik tu, kan besar luas, dia bubuh emas, dia buat pi lungguk depan Nabi. Membuatkan dia mendapat hadis daripada, dia mendapat jaminan Rasulullah dengan Nabi menyebut nama dia, ma darra Uthmanu ma amila ba'da al-yawm. Tidak akan mudarat Sayyidina Uthman apa saja yang dia buat pada hari ini. Nabi senang hati dan Nabi jamin iman dia. Dia takkan murtad dan dia takkan jadi fasik.
sampai akhir hayat hidup dia. Nabi jamin dengan iman setinggi itu. Dan memang iman macam tu saya bubuh di depan zaman 2021 hari ni, tak ada siapa boleh buat. Kalau nak boleh buat pun bagi 30,000, bagi 50,000 nak kena tangkap gambar, baru nak boleh buat. 100,000 nak kena tangkap gambar, baru boleh buat. Subhanallah. Tu baru satu, tak payah cerita banyak hak sahabat sedekah ni. Tapi bila bercakap tentang pemurah, sahabat tak sebut nama sahabat lain. Tak sebut pula nama Abu Bakar ibn Abi Quhafah yang buat main duit dia semua. Yang tu Perang Tabuk juga. Perang Tabuk ni sebab perang terbesar yang dipimpin oleh Rasulullah lawan Rom, kerajaan terkuat dunia ketika itu. Nabi sendiri pimpin, umur Nabi waktu tu 61. Kita 61 nak basuh talam tak larat dah, berkera teruk dah. Nak suruh basuh kolam masjid, berlambak orang boleh buat. Subhanallah. 61 jadi panglima perang. Umur Nabi bukan 88, 63 wafat. Nabi bukan umur yang sebahagian kita umur 76, 82, kuat lagi. 61. 30,000 orang Nabi pimpin perang dengan Amerika Syarikat. Saya sebut tu supaya tuan-tuan nampak perang dengan siapa waktu tu. Dua kuasa besar dunia waktu tu, Rom dan Parsi. Kita sebut Itali, mustahil dah. Tak payah Itali ya, sebut Singapura. Mustahil lah, Singapura ada. Subhanallah. Lemahnya saya dan kita semua. Maha lemah umat Islam hari ini. Seperti yang Nabi sebut, seperti buih di lautan, tak ada kesan apa. Macam buih di dalam air. Saya pergi merata tu sebab memang tak tahu, malam ni tak tahu apa pun, memang main tu kan. Sebab tu saya cakap bukan merapu, saya cakap pergi merata sikit kan. Selalu saya cakap straight tajuk kan. Tak saat duduk tengah makan cok jagung, yang mereka peringat kata ada ceramah, mai tu. Kemudian Sayyidina Abu Bakar dalam perang Tabuk ni, dia bagi semua harta dia. Bagi semua ni bermaksud Sayyidina Abu Bakar ni bukan menegang silmak lah. Sayyidina Abu Bakar ni jutawan. Bila Nabi tanya, "Madza abqaita li ahlika ya ibna Abi Quhafah?" Apa yang kamu tinggalkan wahai anak Abu Quhafah? Ayah dia nama Abu Quhafah. Aku tinggalkan kepada ahli keluargaku Allah dan Rasulnya. Zaman hari ni orang guna Allah dan Rasulnya ni, guna perkataan tu kalau dia tak bagi apa. Zaman sahabat, aku tinggalkan kepada ahli keluargaku Allah dan Rasulnya. Orang kaya dalam bank dia ada berapa tuan? 60,000 lebih ya. Kita katalah 1 juta. Tu tak kaya sangat sebenarnya, biasa je. Sebab ada kaya lagi, hak kita kenal kan, ada hak kaya lagi. Kalau duit dia ada 1 juta, dia buat keluar 1 juta. Kira Abu Bakar keluarkan 1 juta dan dia bagi semua. Dia tak tinggal dalam KDSP ke, dalam tabung haji, dalam BSN, ASN, ni saya sebut hak popular ni, semua ada.
Sama ada dalam tabung haji 30,000, 60,000, dalam ASN pun ada, dalam niat banyak-banyak KWSP. Kira tunai dia bagi semua. Yang ni pun satu masjid ni tak pernah buat, termasuk saya. Tu tak apa, tu tak geram sangat. Kalau saya tunjuk satu masjid, dia kata dia pun sama. Memang tuan-tuan, hak ni saya pun tak boleh buat. Tu baru sebut dua sahabat. Tetapi kenapa bila Ibnu Abbas, bila dia nak sebut dermawan paling dermawan, kenapa dia sebut nama Rasulullah? Adakah sebab Nabi selalu bagi projek kat Ibnu Abbas? Tak ada projek apa. Subhanallah. Kerana para sahabat melihat tindakan Rasulullah, Nabi bila Nabi menderma, tiada yang boleh menandingi derma Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab bila Abu Bakar, kalaupun dia bagi semua duit tunai dia, tetapi ternakan dia masih ada, tanaman dia masih ada. Gitu. Tapi kalau Nabi bagi, orang pergi tanya di rumah Nabi, ada 9 biji di tepi Masjid Nabawi itu, bilik-bilik isteri Rasulullah di sekitar Masjid Nabawi 9 biji itu, kalau mereka pergi tanya, isteri-isteri Nabi akan jawab, di rumah kami hanya ada air kosong saja. Walaupun Nabi seorang yang kaya, raya, Rasulullah seorang yang kaya raya. Ini fakta sirah. Siapa sebut Nabi fakir, dia membawa satu kefahaman dan maklumat yang salah. Kenapa nak kelihatan seperti tak ada duit? Kenapa ahli keluarga Nabi selalu berbaki di rumah hanya air dan tidak berbaki timbunan harta? Jawapan dia ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila mendapat harta pada waktu pagi, harta itu tidak akan kekal sampai ke petang. Semua tuan-tuan mendengar ni ulang kaji ya? Nabi semayang dengan sahabat berjemaah, habis bagi salam, Nabi keluar. Hari itu saja. Habis bagi salam, Nabi keluar dan langkah paha-paha sahabat. Kan sahabat duduk rapat-rapat, langkah. Keluar lama sikit, lepas tu baru Nabi masuk. Selalu Nabi akan berwirid. Dia ada wirid selepas solat, yang kita dah buat tu, wirid itulah. Bila saat Nabi masuk balik, sahabat tanya, Rasulullah pun sebut, seusai solat, aku terus teringat di rumah salah seorang isteri. Rumah-rumah ada sekitar Masjid Nabawi, dekat-dekat je semua. Tuan-tuan keluar kot Babul Baqi', Masjid Nabawi, keluar kot Babul Baqi', belah kiri, semua tu tapak-tapak rumah isteri-isteri Rasulullah. Semua kat tu. Rumah Sayyidina Aisyah, Sayyidina Hafsah, Suaidah bintu Zam'ah, semua kat tu. Nabi kata, aku habis solat, aku terus teringat di rumah salah seorang isteriku ada sebentuk emas. Sebentuk emasnya macam ni lah. Ni cincin kita pegang ni bukan emas. Ada sebentuk emas. Maka Nabi kata, aku pun keluar, aku pun cari dan aku jumpa emas tadi telah aku infakkan fi sabilillah. Kerana aku takut Allah ambil nyawa aku dalam keadaan ada dunia di dalam rumahku. Sallallahu alaihi wasallam. Begitulah cepatnya Nabi infak. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu beritahu, wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Nabi paling dermawan bulan Ramadan.
Sampai Ibn Abbas kata karrihil mursalah, sifat kedermawanan Rasulullah itu seperti angin yang bertiup kencang dalam bulan Ramadan. Itu yang menjadi sangat sifat menderma Nabi dalam bulan Ramadan. Maka yang tu salah satu yang kita boleh niat untuk beberapa hari lagi belum sampai bulan Ramadan. Untung umat Nabi Muhammad ni, apa sahaja dia azam untuk buat benda baik, kalaupun dia tak sempat sebab sakit, dia tak sempat sebab dia musafir, dia tak sempat sebab dia wafat, maka hak dia niat tu telah pun ditulis di dalam buku amalan dia, yang dia akan tengok di mahsyar nanti seolah-olah dia melakukan, macam dia buat betul. Kalau dia berazam dengan Allah, bukan angan-angan kosong, dia berazam dan dia buat ke arah tu. Dia kata, wahai Allah, umur aku 40, tiap-tiap tahun aku akan cari tempat yang bina masjid, aku akan bagi sebahagian daripada harta aku untuk buat masjid sampai aku wafat, wahai Allah. Sebab dia duk kira-kira macam orang lain, umur 60 lebih meninggal. 5 tahun lepas dia niat tu, dia meninggal. Maka Allah akan tengok umur kebajikan umat Nabi Muhammad berapa, sebab dia niat macam tu. Sebab dia azam dan dia isytihar kepada Allah, dia nak buat macam tu. Tiap-tiap tahun dia nak cari tempat yang bina masjid, dia nak pergi bantu. Kaya cara kaya, miskin cara miskin. Hak boleh bagi seketui bata, hak boleh bagi 1000 bata, dia bagi 1000 bata untuk rumah Allah. Nanti di mahsyar dia berdiri, dia tengok dalam buku amalan dia 40 buah masjid. Allah tulis dalam buku amalan dia macam dia bina, walaupun dia baru berazam. Berazam ni tuan-tuan, dia kena niat dan dia ada usaha yang dia dah mula untuk benda tu. Dia tak boleh berazam ni, tak boleh tiap-tiap Jumaat nak bagi 50. Padahal tiap-tiap kali Jumaat RM10 pun tak pernah lebih bawa. Itu tak jadi. Hak berazam ni, dia kata mulai minggu depan, tiap-tiap Jumaat aku nak bawa 50. Dalam tabung masjid, duit tu mereka bayang api masjid, duit tu mereka bayang air masjid, duit tu mereka bayang orang duk main mengajak di masjid. Aku niat untuk tu tiap-tiap kali Jumaat. Memang dia duk bawa umur 50 Allah ambil. Dia dah isytihar dengan Allah dan dia dah tunjuk dengan Allah. Dia kata, wahai Allah, sampai akhir hayat aku nak masuk. Dia akan nampak dalam buku amalan dia benda hak dia tak buat, tapi dia berazam untuk buat. Hak saya cerita ni ada hadis, iaitu waktu Nabi pergi perang Tabuk, hak jauh tadi tuan-tuan. Perang Tabuk ni musim panas. Musim panas, kalau cerita kat tuan-tuan tak payah bayang. Dia memang dalam Malaysia, hak paling panas kita Kedah, Perlis. Tutup sat, hak azan tutup sat. No? Dalam Malaysia ni memang hak paling panas kita. Sebab tu orang Johor ke bila main sini kan, adik main kan, dia kata panas. Tempat ni memang panas. Tapi kalau luar negara, panas dia 40, kemudian mencecah 50 darjah Celsius. Panas dia musim panas. Jadi perang Tabuk hak Nabi pimpin para sahabat ni berlaku dalam musim panas. Waktu Nabi dah pergi, dah musim panas, jarak dia bukan 80 km. Bukan ada bas persiaran, kereta Toyota, van Toyota Hiace, van apa semua ni. Paling laju kuda dengan unta tu.
Jarak dia lebih kurang Madinah pergi ke Tabuk 700 km. Kalau Allah hidupkan saya dengan tuan-tuan ni hak dalam masjid ni sekali dengan saya, Allah hidupkan kita waktu tu di Madinah, berapa orang tak pergi perang? Agak-agak. Saya bukan nak kata tuan-tuan, tapi saya tolong jawab bagi pihak tuan-tuan lah, yang tak pergi perang waktu tu sebanyak dalam masjid ni. Siapa dia nak pergi berjalan musim panas 700 km? Subhanallah. Hak ni kena baca sirah sekali dengan huraian ni. Pi perang ni bukan pi lawan terbih. Best ceramah di Kedah ni boleh cakap semua bahasa ni. Senteng pun tak ada. Ceramah di Kedah ni best satulah saya boleh cakap semua. Pi perang bukan lawan terbih dah. Pi perang bermaksud kalau tak balik syahid. Kira isteri-isteri anak-anak tunggu Nabi, tunggu sahabat dia tanya mana ayah kami. Syahid. Terduduk di situ, terduduk, saya ambil semangat balik diri. Syahid. Siapa syahid tak tahu. Syahid. Semua sahabat pi ke? Semua sahabat pi kecuali munafik original saja yang tak pi. Yang memang Nabi tahu, yang memang sahabat kenal, munafik-munafik ni dalam peperangan tersebut. Dan ada yang tidak munafik, sahabat betul yang diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya nak ceritanya yang berazam tadi ni, yang berazam untuk buat benda baik umat Nabi Muhammad, kemudian Allah akan tulis bahawa dia buat benda tu. Bila Nabi dah sampai Tabuk, orang Rom lari. Subhanallah. Seronok ni cerita Tabuk ni sebenarnya peperangan yang seronok. Sebab waktu tu Nabi lawan dengan salah satu kuasa besar dunia. Tuan-tuan bayang, ketika itu tentera kerajaan Rom melebihi 1,000,000 waktu tu, 1,500 tahun yang lalu. Kita hari ni 2021, tentera pun tak sampai lagi 200,000. Bukan saya nak kata tentera Malaysia, bukan. Saya nak abang besarnya musuh Islam ketika tu. Tentera kerajaan Rom ketika itu melebihi 1,000,000 orang. Bukan yang berperang dalam Tabuk, tapi keseluruhan tentera dia. Rom ni dia banyak. Dia banyak wilayah. Antara pusat pemerintahan Rom ialah Syria, di Busra, nama tempat tu, bukan Basrah. Basrah Iraq, Busra Syria. Yang nak pi berlawan dengan Rasulullah salah satu wilayah. Dan kalau kalah, mereka akan buat turun lagi kekuatan lain. Kalau nampak tak kuat, buat turun lagi. Tapi bila mereka dapat tahu kali ini, yang pimpin tentera umat Islam kali ini Presiden umat Islam sendiri, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terbalik tuan-tuan, no? Dulu pemerintah tu dia jadi panglima nombor 1. Presiden tu dia yang jadi imam, dan dia yang khutbah, dan dia yang akan memimpin perang depan sekali. Kita tak payah urai lah tu. Kita tak pergi duduk depan. Subhanallah. Tuan-tuan faham tak tu? Hak jadi ketua negara nombor 1, dia dalam peperangan dia paling depan sekali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rom dengar yang pimpin perang kali ni Muhammad. Sampai di Rom, tentera Rom berundak. Maka tak berlaku pertempuran. Punya dipanggil dalam bahasa Arab haibah. Haibah ni orang Melayu kata apa? Gah kot.
haibah tentera yang Nabi pimpin tu, sehingga kerajaan terkuat ketika tu menarik diri sebelum tentera Islam sampai di Tabuk. Subhanallah. Dalam perjalanan pulang, Nabi pun sebut, Nabi kata, inna fil Madinah, sesungguhnya di Madinah ada sahabat-sahabat kamu yang tak boleh main, dan ada sebab. Mereka tak boleh sertai kita pada hari ini, kesemuanya bersebab. Ada beberapa orang. Dan setiap langkah kita daripada mula main sampai balik, setiap langkah itu setiap sahabat tu dapat seperti yang kita dapat. Nabi kata, Allahu Akbar. Dahsyatlah. Kelebihan umat Nabi Muhammad ni luar biasa. Kelebihan umat Nabi Muhammad. Kira sahabat hak pi 30,000 tu memang tak berlaku perang. Mereka dah berkorban masa, tenaga mereka, berjalan 700 km, pi balik, buat keluar harta mereka. Dia kena buat keluar kan, buat keluar sesuatu. Nabi kata di Madinah ada yang tak boleh main disebabkan uzur, kata Nabi. Dan mereka mendapat setiap langkah yang kita langkah dalam perjalanan pergi dan balik peperangan ni. Begitulah besarnya umat Nabi Muhammad. Kita Allah bagi peluang duduk dalam Ramadan sampai tahun ni, insya-Allah dapat pula nak duduk dalam Ramadan lagi beberapa hari je. Banyakkan azam untuk buat benda baik dalam Ramadan. Kalau duk biasa khatam Quran sekali, tahun ni berazam kepada Allah nak khatam 2 kali. Kalau tahun lepas kita boleh khatam sekali sebab peruntukan masa kita selepas solat tarawih, kita peruntuk waktu tu saja. Maka kali ni di tempat kerja kita khatam sekali, di masjid kita khatam sekali, maka jadi 2. Kita kata, wahai Allah, tahun ni insya-Allah 2 kali di tempat kerja. Sekali aku akan khatam 30 juzuk, 30 Ramadan tu, dan di masjid dengan kawan-kawan sekali, maka 2 kali. Azam. Kerana umat ini, kalau Allah ambil nyawa kita, yang ramai ni kan, yang ramai ni boleh jadi Ramadan ni dia dan beberapa hari, tapi disebabkan dia kaya dengan benda baik yang dia nak buat. Saya pergi satu masjid mayang Jumaat. Ni tak keluar tajuk ni, boleh buat jiran lah. Tak apa kan, kalau sama nak ni lah. 10 je lah ni, banyak. Saya berhenti mayang Jumaat. Nak keluar masjid itu Allah Ta'ala peringat, tabung buka puasa. Allah peringat. Saya pun keluar duit. Saya kata, ada tak di masjid ni? Saya pun langkah kaki keluar, tengok belah kanan, alhamdulillah, tiang macam ni, tabung buka puasa. Subhanallah. Saya pun teringat bila, bukan nak cerita saya buat benda baik tu, saya suruh seorang, tuan-tuan pakat buat lah, bukan nak cerita ni. Saya suruh satu orang, bila saya pergi di masjid tu ada, saya kata bagus, dia sedia tabung untuk berbuka, dia nak sedia makanan berbuka. Balik Sungai Petani, saya pun keluar sikit duit. Saya suruh staff saya pergi cari sat 20 masjid, masuk sat, cari tabung Ihya Ramadan. Habis dia pergi ronda, dia kata ada 2 masjid yang Ustaz ada tabung. Subhanallah. Saya minta maaf tersebut pula tempat semua.
Ada 2 masjid je ada tabung Ihya Ramadan. Saya kata pasal apa jadi lembab pelik ni masjid kita ni kan. Duk kira Covid, lena dengan Covid ni tak habis. Sampai bila nak habis dengan Covid ni? Entah lah. Saya nak sebut poin tu lah. Bila suruh pergi cari tu, ada 2 masjid je kot yang ada tabung. Entah, tabung untuk Ihya Ramadan ni. Saya nak sebut kat tuan-tuan hak tadi tentang nak kait dengan infak Nabi dalam bulan Ramadan. Satu. Nombor 2, nak infak benda apa? Nombor 2, dah Nabi paling sakan sekali kemuncak dermawan Nabi yang dalam setahun tu dalam bulan Ramadan. Kita nak bagi juga dalam bulan Ramadan, kita nak menderma, kemudian kita nak lorong kot mana. Antara yang paling besar saya nampak hadis Nabi tentang Ramadan ni ialah menyediakan makan berbuka puasa kepada orang yang berpuasa. Itu yang paling besar yang saya nampak dalam hadis yang beratus tentang kelebihan beribadat dalam Ramadan. Tuan-tuan tahu kenapa? Sebab dia menghimpunkan pahala infak. Satu. Yang kedua, dia menghimpunkan pahala kita bagi satu orang tu dia makan, kita dapat pahala seperti satu orang berpuasa. Kalau seorang makan, kalau 200 orang berpuasa. Kalau sebulan Ramadan 6,000 orang berpuasa baru satu masjid. Kalau tentang pitak 50-50 kat masjid-masjid yang buat buka puasa, seni beribadah. Seperti mana kita berseni, kita berkira, kita merancang setahun nak raya di mana, nak beli baju apa, nak beli apa, nak jalan di mana, dah tempah hotel 6 bulan awal, dah tempah kapal terbang 8 bulan awal untuk akhirat dan meraih redha Allah, berlumba dalam mendapatkan tempat yang tinggi di sisi Allah. Kena berseni dan kena berusaha. Tengok fikir, tengok cari. Allah Ta'ala kata semua ibadat aku gandakan daripada 1 sampai 700. Zakat, haji, sedekah, semayang, baca Quran, semua Tuhan ganda. Hadis tu sebut apa? Illa saum, kecuali puasa. Kesemua amalan anak Adam aku gandakan daripada 1 sampai 700. Saya tak boleh sebut lah amalan ni. Ada Allah Ta'ala ganda 10, ada 20. Kita semayang jemaah Allah Ta'ala ganda 24, ada yang riwayat 27. Ada, kalau kita baca Quran diganda 1 huruf, dia ganda 10. Kalau kita sedekah Allah Ta'ala ganda 50, 80. Kadang Allah Ta'ala ganda sedekah tu 600, 400 kali ganda. Nabi sebut dalam hadis tu, semua jenis ibadat-ibadat anak Adam aku ganda daripada 1 sampai 700 illa saum, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi, sesungguhnya puasa itu untuk aku. Aku merahsiakan pahalanya, dan aku satu hari nanti akan isytiharkan berapa yang aku bagi. Hak lain Allah isytihar, hak puasa Allah Ta'ala simpan. Hak puasa Ramadan ni, tuan-tuan ingat, yang puasa Ramadan Allah simpan. Allah Ta'ala kata fa innahu li, sebab puasa Ramadan itu untuk aku. Wa ana ajzi bih, aku yang akan beritahu nanti berapa aku nak bagi. Tuan-tuan bayang, sedia makan untuk orang tu buka puasa. Banyak mana? Sahabat hak miskin kata, ni hak miskin jangan susah hati. Orang kaya pun tak bagi mana pun. Yang miskin jangan susah hati. Sahabat-sahabat yang miskin kata, ya Rasulullah, kami pun buka puasa dengan ayam. Nabi sebut apa? Nabi kata walau syurbata ma, walaupun seteguk air. Tapi jangan duk ambil hadis tu semua. Pakai duk ambil 14 tu semua, pakai minum air je lah. Masjid tu buka puasa. Allah tahu kemampuan kamu, kerana Allah yang
yang mengkhususkan rezeki setiap orang. Dalam masjid ni ada beribu tangga gaji. Daripada RM1,000 ada, RM2,000 ada, RM3,000 ada, RM5,000 ada, RM10,000 ada, RM15,000 ada. Allah tahu, kerana kata Allah, aku yang bagi rezeki itu. Gaji kamu 10 bukan sebab sijil kamu tinggi. Gaji kamu 15 bukan sebab kilang kamu besar. Gaji kamu 30 bukan sebab kamu cerdik dan bukan sebab kamu rajin. Aku yang amanahkan duit tu di tangan kamu. Ini daripada Allah Taala. Allah yang amanahkan dekat tangan siapa pun. Sebab itulah Nabi Sulaiman yang kekayaan dia daripada barat ke timur. Manusia yang paling kaya dalam alam ni Sulaiman ibn Daud alaihissalam. Bila Allah bagi kekayaan dan kerajaan dia besar macam tu, dia kata hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfur. Ini semua kelebihan daripada Tuhan aku. Allah nak uji aku. Apakah aku berterima kasih ataupun aku kufur dan tinggalkan Allah. Tuan-tuan ingat duit tuan-tuan? Bukan duit saya dan bukan duit kita. Allah ingin melihat bagaimana kita menguruskan amanah yang ada di tangan kita. Jadi besar hak bagi orang buat puasa ni hak tu. Kat cari lah. Rasa cukup ikut. Setakat tu dulu, insya-Allah. 1-2 faedah yang kita kongsikan bersama untuk Ramadan. Saya ulang hak lama-lama dan tuan tu. Peringat balik. Esok ustaz lain main, dia peringat hal lain pula. Jadi setakat tu dulu untuk malam ni, peringatan untuk saya dan kita semua. Semoga Ramadan ni Allah Ta'ala merahmati kita, mengampunkan kita, memilih semua yang ada dalam masjid ni untuk Allah lihat, memberi rahmat dia yang maha luas, dan menjadikan kita semua di kalangan orang yang Allah terima amal ibadat yang kita buat. Yang tu yang paling penting. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.